Pernahkah Anda tertanya, siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan apabila hasil bumi Sabah diteroka? Siapakah yang benar-benar mengawal pemberian lesen cari gali mineral di negeri ini? Dan yang lebih penting, adakah semua ini dilakukan secara telus atau ada udang di sebalik batu? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita bukan sekadar sembang kosong, tetapi kita akan membongkar ataupun kita akan mengulas satu isu yang sangat besar di Sabah. Satu pendedahan yang mungkin akan menggegarkan kepercayaan Anda terhadap integriti pentadbiran negeri. Jangan kemana-mana sebab yang ini memang panas. Baiklah, coba bayangkan begini. Satu syarikat yang kita sendiri pun tidak pernah dengar namanya, yaitu Lincah Hebat Utama Sendirian Berhad. Tiba-tiba saja diberikan kelulusan untuk melakukan aktiviti eksplorasi mineral di Sabah. Tetapi bukan kecil-kecil punya kawasan. Ini melibatkan kawasan seluas 17.600 hektar, meliputi Telupid, Beluran, dan juga Ranau. Dan yang lagi pelik, syarikat ini dikatakan tidak ada rekod keuangan yang kukuh dan tidak pernah ada pengalaman dalam bidang cari gali mineral. Adakah kamu rasa tidak pelik di sana? UMNO Sabah sekarang tampil dan bersuara tentang isu ini. Mereka mahukan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI ditubuhkan bagi menyemak keseluruhan sistem pemberian lesen cari gali dan perlombongan di Sabah. Sebab menurut mereka isu ini sudah tidak boleh dipandang ringan. Kalau betullah lesen itu diberikan secara tergesa-gesa atau ada campur tangan politik, maka ia bukan sahaja satu pengkhianatan kepada amanah rakyat, tetapi juga membuka ruang kepada kerakusan dan juga rasuah yang berleluasa. Menurut Datuk Rosman Datuk Akhir Zaman, Pengarah Komunikasi Strategik UMNO Sabah, mereka mahukan siasatan menyeluruh oleh SPRM dan PDRM terhadap keseluruhan proses kelulusan lesen berkenaan. Dan bukan setakat siasat, mereka juga mendesak supaya semua lesen cari gali yang dikeluarkan sejak tahun 2023 dibekukan serta-merta sampailah siasatan selesai. Tetapi apa yang membuatkan perkara ini lebih mencurigakan ialah apabila wujud dakwaan bahawa syarikat Lincah Hebat Utama ini ada kaitan dengan individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan rapat dengan tokoh politik dalam kerajaan negeri sekarang. Dan kalau betullah dakwaan ini sahih, maka persoalan tentang ketelusan, integriti dan juga keadilan pentadbiran kerajaan negeri memang patut ditimbulkan. Sebabnya sumber asli Sabah bukanlah hak eksklusif sesiapa, tetapi ia adalah milik rakyat. Dan seterusnya, kenyataan Ketua Menteri Sabah pula agak mengecewakan bagi sesetengah pihak. Beliau hanya mengatakan bahawa lesen itu hanyalah untuk eksplorasi dan bukannya perlombongan. Tetapi macam mana dengan persoalan kelayakan syarikat? Atas asas apa mereka diberi kepercayaan untuk jalankan eksplorasi di kawasan sebesar itu? Dan kenapa juga perlu tergesa-gesa? Tahukah Anda, sebelum ini pun sudah ada pelbagai kontroversi berkenaan sumber asli di Sabah. Ingatkah lagi kes Ops Water Sabah? Dan di dalam siasatan itu, SPRM menemui wang tunai lebih 114 juta ringgit yang dikaitkan dengan penyelewengan dalam pengurusan agensi air negeri. Isu balak pun sama. Pernah timbul persoalan tentang pemberian konsesi kepada syarikat-syarikat tertentu tanpa tender terbuka. Semua ini bukanlah cerita yang baru, tetapi nampaknya masih lagi berlaku. Dan rakyat Sabah sudah lama muak dengan permainan politik yang memperdagangkan tanah, balak, dan kini mineral demi keuntungan sesetengah pihak. Isu ini bukanlah sekadar soal prosedur teknikal seperti yang sering digunakan sebagai alasan.
Ini adalah soal ketelusan dan kepercayaan rakyat terhadap mereka yang diberi kuasa. UMNO Sabah menegaskan bahawa jika kerajaan negeri benar-benar tiada apa yang mahu disembunyikan, maka mereka sepatutnya bersedia disiasat. Jangan sembunyi di sebalik alasan prosedur ataupun kenyataan yang bersifat damage control. Datuk Rosman juga mengingatkan bahawa hasil bumi Sabah bukanlah milik individu ataupun kelompok elit politik, sebab ia adalah hak rakyat, hak kita. Dan hak ini perlu diurus dengan adil, telus dan juga bertanggungjawab. Sekarang ini kita perlu tanya, adakah semua ini kebetulan atau sebenarnya sudah wujud satu jaringan kartel lesen yang sedang bermahajalela? Kalau syarikat tanpa lesen dan rugi pun boleh dapat kawasan eksplorasi yang begitu besar, apa jaminan rakyat bahawa proses ini tidak dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa? Dan kita belum lagi masuk ke bab kesan jangka panjang. Apabila kawasan eksplorasi ini dibuka, apakah nasib komuniti tempatan nanti? Adakah mereka dilibatkan dalam proses perundingan? Dan adakah penilaian impak alam sekitar yang telus? Atau semuanya akan disapu di bawah karpet, dikasih tapuk, dikasih sembunyi demi keuntungan yang cepat? Isu ini membuka ruang kepada satu lagi perbincangan yang lebih luas, yaitu tentang bagaimana hasil bumi Sabah diuruskan selama ini. Adakah negeri yang kaya ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat atau hanya mengkayakan segelintir pihak yang ada hubungan dengan kuasa politik? Dan disinilah pentingnya desakan supaya RCI ditubuhkan. Bukan hanya untuk siasat kes ini semata-mata, tetapi untuk menyemak semula keseluruhan sistem yang membolehkan perkara sebegini berlaku. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Rakyat Sabah berhak tahu ke mana perginya hasil negeri mereka. Jadi, sekarang kami ingin dengar pula pendapat ataupun pandangan anda. Apakah ini semua hanya satu lagi kes kecuaian pentadbiran? Atau adakah ia satu lagi skandal yang lebih besar sedang menunggu untuk meletup? Patutkah Ketua Menteri tampil secara langsung di Dewan Undangan Negeri ataupun di depan rakyat untuk menjawab semua persoalan ini secara terbuka? Dan yang paling penting, patutkah lesen-lesen yang telah diluluskan sejak 2023 dibatalkan terus dan semua projek dihentikan sampai siasatan selesai? Ingatlah sahabat-sahabat semua, isu ini bukanlah satu isu yang remeh ataupun satu isu yang kecil. Ini adalah tentang masa hadapan tanah air kita, tentang siapa yang mengawal hasil bumi kita, dan tentang keadilan kepada rakyat yang selama ini menanti perubahan. Kalau kita diam hari ini, mungkin esok semuanya sudah terlambat. Oleh itu, fikir-fikirkanlah. Baiklah, teruskan sokongan anda untuk lebih banyak pendedahan seperti ini dengan menekan butang like dan tinggalkan komen anda. Dan jangan juga lupa untuk subscribe kalau belum lagi subscribe ke channel ini Currents VMY, kerana suara anda penting dan kita akan terus bersuara demi Sabah, demi rakyat. Sekian sahaja semua. Terima kasih.